السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan pertolongannya, kehendak dan ketentuannya, saya dan tuan-tuan dibenarkan, diizinkan, digerakkan kaki-kaki dan hati-hati kita untuk kita mendatangi masjid, menunaikan salat dan memberikan sedikit masa dan waktu pada malam ini untuk kita mendengar kalam Allah Azza wa Jal dan kalam Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dengar dan kita dapat perolehi pada malam ini ada manfaatnya untuk saya dan tuan-tuan secara umumnya. Hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini, ada beberapa hadis yang saya pilih daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu an. Abdullah ibnu Umar kita kenali bahawa daripada kalangan sahabat-sahabat yang kecil. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka ini daripada kalangan sigharus sahabah, yang pemuda ataupun masih belia. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi asy-syajarah, yani ath-thum, fala yaqrabanna masjidana." Hadis rawahul Bukhari. Maksud hadis, man akala min hadhihi syajarah, sesiapa daripada kalangan kalian yang memakan daripada pokok ini, yakni as-thum, bawang putih. Sesiapa yang memakan bawang putih ataupun bawang lah kan, dalam Al-Quran ada cerita tentang bawang, bukan membawang. Bawang tu bawang Bani Israel. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan makanan kepada Bani Israel, makanan daripada langit, kan? Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anzalna alaikum, dan kami turunkan kepada mereka manna wa salwa.
Manna wassalwa ni kalau kita tengok sebahagian dia terjemah burung ataupun madu. Wallahu ta'ala alam. Tapi manna wassalwa ni dia lebih kepada makanan syurga lah, langit. Wa anzalna alaikum manna wassalwa wa zalalna alaikumul ghamam, kan? Kami lindungi mereka dengan awan dan kami turunkan makanan daripada langit. Tapi mereka minta lebih daripada itu. Al-Quran menceritakan mereka minta lebih daripada itu. Mereka minta supaya fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, suruhlah Tuhan engkau tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Keluarkan kepada kami kacang, keluarkan kepada kami bawang, keluarkan kepada kami kacang, bawang putih, bawang merah, kacang adas, dal dan sebagainya. Dia meminta. Dia pun dapat manna wassalwa, langit, tapi dia pun nak minta makan berbawang ni. Musa kata atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa kata takkan kamu nak tukar sesuatu yang adna, sesuatu yang rendah, lekeh, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang sangat baik. Itu antara cerita apa yang diminta oleh Bani Israel. Sifat tidak syukur dengan apa yang Tuhan beri. Tapi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang makan bawang ni, bawang putih ke bawang merah ke, fala yaqrabanna, maka janganlah dia mendekati, bukan mendatangi, bukan dia mai, mendekati pun tak boleh. Perkataan la yaqrabanna, jangan sesekali dia mendekati. Maksudnya kalau nak dekat pun tak boleh, apatah lagi kalau nak masuk. Sebab itu ada hadis Nabi suruh keluar. Ada orang yang masuk, dia makan bawang. Nabi kata keluarkan dia. Siapa yang makan benda busuk ni, jangan masuk ke dalam masjid kami. Orang yang dah masuk, disuruh keluar. Diusir keluar oleh Nabi setelah mendapati dia makan bawang. Cerita kita ni panas ni. Cerita bawang ni. Kan? Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis ini menjadi dalil bahawa sesiapa sahaja yang memakan sesuatu makanan yang mengeluarkan bau yang busuk sehingga boleh mengganggu keadaan orang-orang yang berada di dalam masjid, maka dia dilarang daripada hadir menunaikan jamaah. Ini dalil orang yang makan bukan sahaja bawang, isunya bukan bawang, isunya apa? Rih. Bau tu. Busuk tu. Walaupun Nabi hanya sebut dalam konteks teks ni, Nabi sebut bawang, tapi masuklah kerana illah, sebab larangan itu apa dia? Dia larang tu pasal bawang ke ataupun pasal ada kes lain? Itu kita nak tahu illah dia. Illah ni sebab larangan. Kenapa Allah melarang arak? Adakah kerana arak itu pun atau kerana ada sebab arak tu? Arak tu dilarang kerana dia memabukkan.
Jadi apa sahaja, pasal tu kita belajar, apa sahaja yang bersifat memabukkan, yang sama macam arak, yang sifatnya sama, maka dia juga hukumnya sama. Kenapa? Kerana dia ada persamaan illah. Hukum itu bergantung kepada, tuan-tuan kena ingatlah, tuan-tuan yang duk belajar ni, hukum ni dia bergantung kepada illah. Illah ni sebab hukum. Walaupun di sana ada perbincangan lah, illah dengan sebab ni ada beza, tapi tak apalah, nak bagi mudah orang Melayu faham. Illah artinya sebab apa. Bila kita tanya apa illah haramnya arak, maksudnya apa pasal Tuhan tak bagi minum arak, sebab apa? Kita akan jawab pasal dia memabukkan. Sebab itu apabila arak bertukar menjadi cuka, haram ke tak? Haram ke tak? Tak haram. Cuka haram ke tak? Cuka haram ke tak? Tak haram. Yang tuan-tuan duk minum tu bukan minum. Pasal dia tak ada sifat memabukkan. Tapi tuan-tuan tak boleh cakap macam ni pula. Kalau saya jerit sikit tak mabuk boleh tak? Kalau lah kata ada orang main, dia kata, saya ustaz minum sikit segelas saya tak mabuk, kalau sejak baru mabuk boleh tak? Takat segelas. Tak boleh lah. Di sana ada hadis, apa sahaja yang memabukkan ketika banyak, dia haram walaupun sedikit. Tapi kita nak kata illah dia sebab apa? Illah dia sebab memabukkan. Maka apa sahaja minuman yang memabukkan, tak kira lah atas nama apa pun, maka dia haram. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah dengar ada isu tentang minuman nabis. Nabis ni minuman perapan kismih. Nabis, dia memabukkan. Dia memabukkan nabis ni. Jadi dia pun tak boleh lah pasal dia memabukkan. Kan? Okey. Balik kepada tajuk kita sekarang. So larangan bawang tadi ni, illah dia kerana dia bau busuk. Bukan kerana bawang tu. Sebab ada riwayat daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia kata apa? Saya nak baca riwayat Umar ni. Dia kata apa? Tengok. Ada riwayat dalam Sahih Muslim, Umar bagi makan bawang. Agak-agak pasal apa? Okey, tuan-tuan dengar. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kata dia, ayyuhan nas. Umar kata, ayyuhan nas, manusia, dengar sini. Ta'kuluna syajaratain la arahuma illa khabithatain. Hampa ni makan dua jenis bawang merah dengan bawang putih. Hampa ni makan dua jenis pokok yang aku tengok dua-dua ni khabithatain. Khabith ni jijik. Jijik. Bawang ni aku tengok buruk lah, jijik, busuk. Umar kata, hadal basal wathum, yakni bawang besar, bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija. Umar kata, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendapati seorang lelaki yang makan bawang berada di dalam masjid, fa ukhrija ila al-baqi', Nabi suruh perambat dia keluar pergi Baqi'. Tahu Baqi'? Baqi' duduk belah mana? Sebelah kubur tu kan. Nabi fa ukhrija ila al-baqi', Nabi kata ni, hang keluar pergi Baqi'. Bawa dia keluar, perambat dia keluar. Jangan bagi dia masuk dalam masjid. Keras. Tegas.
Cuma Umar kata, faman akalahuma, siapa-siapa yang nak makan, nak main masjid lah, nak makan, nak main masjid, falyumithuma, matikan kedua-duanya, tabkhan, dengan cara kamu masak. Tuan-tuan bisa makan tak bawang yang tak masak, bawang mentah? Bisa makan? Saya memang suka bawang Holland, saya suka. Pasal tu saya suruh bini saya potong bawang Holland tu, pepak. Dan kalau ada bawang saya boleh makan bawang. Memang sedap. Tapi bawang putih tak boleh lah. Bawang saya tak boleh. Tapi saya nak habaq ya, Umar kata kalau nak makan, masak. Pasal bila kita masak, rih tu dah hilang. Kalau kita masak, kita semua masakkan, kita buah bawang. Kan? Bawang mesti kita tomeh ya. Bila kita tomeh, kita masak, ada tak bau dia? Kalau tuan-tuan buat 3 rasa. Dekat dengan Kuala Polis pula. 3 rasa ke 4 rasa ke, ada tak lagi bau bawang tu? Tak ada dah. Jadi bila tak ada, artinya apa? Bila tak adanya illah, tak adanya hukum. Boleh tak kita makan bawang? Mana kita nak boleh, tuan-tuan, Ustaz? Mana ada masakan tak bawang? Kita nak main masjid, bini kita goreng bihun. Kita pun tanya, dia kata, ni abang lapik dulu perut, makan dulu bihun. Dia goreng dengan ayam teo. Kita tanya, hang buah bawang tak? Ui, goreng bihun kena tomeh bawang tak? Minta maaf, aku tak boleh makan. Nabi tak pergi makan bawang pergi masjid. Bini dia pun mengaji. Tapi Umar kata kalau masak tak apa. Bolehlah kan? Okey. Saya nak ceritanya, apa dia? Nak pi tang mana ni? Kita pusing kata ni. Nak pi tang, larangan itu disebabkan oleh bau yang busuk. Maka apa-apa sahaja yang mengeluarkan bau yang busuk, dia termasuk di dalam hukum tadi. Kerana isunya bukan pada zat bawang, tajuknya bukan pada bawang, tetapi pada bau yang dihasilkan oleh bawang. Kerana Umar membenarkan makan kalau dimasak, kerana sebab kepada larangan itu telah tiada. Itu cara kita faham. Okey, tak habis lagi. Dia tak pi lagi pada ending dia. Ni baru mukadimah. Okey. Kalaulah tuan-tuan nak pergi ke pasar atau nak pergi tempat lain bukan masjid, boleh tak makan bawang? Boleh tak? An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, hadis kita tadi Sahih Muslim. Jadi mesti Nawawi ada komen. Ya, dia ada komen. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan nak faham, kena baca Nawawi kata apa. Al-Imam An-Nawawi dia kata apa? Larangan Nabi tak bagi makan pi masjid ini tertakluk kepada semua tempat, sama ada musalla, semayang raya. Contohlah kata semayang raya buat di tanah lapang. Boleh tak pagi sebelum pi raya tu, dia kata sunnah Nabi sebelum pi mayang raya makan dulu. Tengok apa pun tak ada bawang saja. Dia pun pepak bawang 3-4 biji. Kan? Dia boleh tak pi musalla? Bini dia kata abang makan bawang tak boleh pi masjid. Tak, depa bukan semayang di masjid, depa semayang di musalla. Musalla takrif dia tanah lapang. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi tu, kalau tuan-tuan dibawa pergi ada satu masjid Rumamah kalau tak silap saya, di situ musalla tanah lapang yang Nabi semayang raya. Di tepi tu, tepi Masjid Nabi tu, kalau tuan-tuan jalan sikit, tempat burung merpati banyak di situ. Jadi Nawawi kata, tak kiralah masjid ke, musalla ke, semayang jenazah pun tak boleh. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Baru dia nak pi kepada maksud hadis ni. Tuan-tuan nak pi mayang jenazah, tak boleh makan bawang, busuk. Benda-benda busuk tak boleh makan. Jadi sebelum tuan-tuan nak pi semayang masjid, tuan-tuan nak pi mayang jenazah ke, pi mana ke, yang tempat mayang, tempat mengaji, tempat baca Quran, tempat majlis ilmu ni,
Nawawi kata yang tak termasuk pi merkit, pi mancing, pi yang tempat-tempat orang tak buat ibadat tu ikutlah, nak pepok banyak mana pun, sekilo ke apa kan, ikut empah lah. Tapi yang masjid, yang tempat-tempat ibadat, tempat-tempat orang mengaji apa ni, tak boleh. Agak-agak tuan-tuan, pasal apa? Pasal apa? Hilang fokus tu pasal apa pi hilang fokus? Pasal bau. Artinya bila kita bau, kita boleh hilang kita punya concentration. Hilang concentration tu bahasa sekolah dia panggil apa? Tuan-tuan, bila kita nak mai semayang, Tuhan tak bagi kita bau busuk. Sebab bila kita busuk, orang lain terganggu. Punya nak terkeluar perkataan tu. Terganggu. Maksudnya apa-apa sahaja perbuatan, tindakan yang boleh menimbulkan gangguan kepada orang, ia adalah haram. Apa sahaja, tak kira lah bau busuk ke, bawang ke, pi ke laut, bau ikan, terus main masjid, tak boleh. Hatta di kalangan para ulama, mereka bincang apa? Seseorang yang luka, bau busuk luka dia, ada dalam kitab. Bila saya duk belek tadi, saya duk study sebelum nak main ni, saya baca dulu sikit. Saya tengok apa dia ulama duk bincang. Ulama bincang antara contoh yang mereka buat apa dia? Seseorang yang ada luka, kemudian luka itu berbau. Ada luka yang dia bau tau. Orang yang kencing manis, kaki dia busuk tau. Kaki dia dah bernanah. Dah apa? Dah rosak dah. Boleh tak dia main semayang? Tak boleh. Dia semayang di rumah. Kerana bila dia main, bau. Tuan-tuan bisa bau tak orang yang kaki dia, tuan-tuan bisa tengok orang kencing manis punya kaki busuk? Tak boleh. Tambah kita kan. Tuan-tuan, ni apa? Kita pergi Mekah, macam-macam orang kita tengok. Aircon Masjid Nabawi tu, dia duduk di tepi tiang tu, yang bawah tu. Jadi kadang-kadang orang Arab ni dia pakai stokin. Basah. Dia tak ada dryer. Dia buang stokin, dia pergi letak dekat aircon, shannya satu bau. Faham tak? Gelama masam, tamban tergeliat, apa rongging, apa semua nanti keluar kalau. So kita kena make sure ni bukan cerita etika masjid. Ini bukan garis panduan maib. Ini bukan adab-adab yang dikeluarkan oleh Biro Tata Negara ke, etika sebagai Muslim apa ke. Yang ni hadis Nabi. Dia kata siapa yang busuk, siapa yang boleh mengganggu orang lain, siapa yang buat satu tindakan orang lain tak boleh khusyuk, dia kacau orang lain, dia ganggu orang lain tak boleh concentrate nak semayang, nak beribadat, dia tak boleh main. Fala yaqrabanna. Kalau dia mai, dia kena disuruh keluar. Siapa suruh keluar? Umar kata Nabi. Hadis Muslim, hadis Nabi tuan-tuan. Bukan perkataan saya. Bukan saya baca sekila maib. Bukan saya baca titah tuanku ke apa. Hadis Nabi. Kita orang Islam ni paling tinggi dustur, perlembagaan, constitution kita apa dia? Kalam Nabi. Quran dan Sunnah. Jadi bila Nabi kata macam tu, sebagai seorang mukmin yang sami'na wa ata'na, yang dengar dan patuh, make sure bila kita nak pergi masjid, kita duduk dalam masjid, kita jangan buat sesuatu, do something yang bila kita bertindak, bila kita buat, dia menimbulkan gangguan kepada orang lain. Orang lain tak boleh fokus, orang lain tak boleh semayang, orang lain tak boleh buat ibadat, orang lain tak boleh mengaji. Ini tak betul. Kalau dia tak boleh kontrol dia self, tak boleh kontrol ourself, tak boleh kawal diri kita, jangan main. Itu lebih dapat pahala. Jangan kata semua orang main masjid boleh pahala. Jangan kata semua orang main masjid buat balik pahala. Nabi bagi tahu ada orang main dapat dosa. So tuan-tuan dapat tak? Orang belakang dapat?
Sampai tak? Sampai tak ceramah saya? Sampai tak kuliah saya? Okey, sampai cukup. Saya bukan main takat nak boleh 200, 300 ni, saya main nak sampai ilmu. So, saya kena make sure tuan-tuan sampai jejak apa mesej saya nak bagi tahu. Okey, itu yang pertama. So, hadirin mukminin. Sebab itu kalau kita tengok ada sebab wurudil hadis, ada sebab kenapa Nabi sebut hadis ni. Ada dia punya latar cerita dia. Dalam sebahagian riwayat dia kata apa? Dalam sebahagian riwayat larangan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Khaybar. Ada riwayat yang cerita Nabi sebut benda ni bila tuan-tuan? Nabi sebut dalam peperangan Khaybar. Masa tu saya ringkaskan cerita kerana kita nak pergi pada poin-poin yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam peperangan Khaybar, Nabi berperang. Khaybar ni satu kawasan yang terletak di agak pinggir sikit daripada Madinah. Dia sebut ada berapa kilometer tak tahu, dia kata 173 kilometer takriban, lebih kurang macam itulah dalam Ghazwah Khaybar. Jadi bila pergi perang Khaybar ni, sahabat tak ada makan. Sahabat tak ada makan. Jadi bila sahabat tak ada makan, apa berlaku? Mereka pepok bawang. Yang ada bawang, mereka makan bawang, makan. Tuan-tuan faham lah, orang lapar. Ini bukan makan untuk berobat ke, makan untuk testing ke, makan lapar. Pepok sungguh-sungguh sampai dia naik satu bau. Sebab itu tuan-tuan, pasal apa agama kita suruh satu orang bila dia mati kita jangan taruh lama-lama. Asri'u bil janazah. Hendaklah kamu menyegerakan pengurusan jenazah. Salah satu sebab kenapa agama tak bagi kita taruh lama-lama, banyak sebab lah. Salah satu apa dia? Manusia ni bila kita mati, kita ni yang makan macam-macam serba makneka ni, yang apa semua pantang lintah, pantang kelih, pantang jamu, pantang apa semua, kita semua sebab ni, bila kita mati tuan-tuan, dia mengeluarkan bau. Pasal itu dalam agama dia suruh kita buh last kali, juruh last kali. Habis tuan-tuan nak juruh berapa kali pun juruh lah, tapi last juruh tu, last kali juruh tu, sebelum angkat nak kafan tu, sebelum kita nak kafan, sebelum kita nak pi jenazah kafan tu, last kali kita kena juruh ayak yang dicampur dengan kapuk barus. Kafura. Kapuk barus. Yang mereka pergi juruh, siapa kawak mana masuk masjid tu, mereka pergi juruh kapuk barus kat benda tu. Kesian kawan tu kan. Pasal apa pergi juruh kapuk barus tu? Pasal tak mau bagi bau. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok kain kemian pula. Kain kapan pun kita bubuh apa? Bubuh bunga rampai. Kalau di negara Arab dia perasap dengan bakhur tu, dia bubuh asap tu bagi wangi. Lepas tu dia bakar kemian tak bagi bau busuk-busuk ni. Pasal apa? Pasal badan manusia ni bila dia mati, segala makneka yang dia makan tu mengeluarkan bau. Bau yang busuk. Jadi makanan ni dia bagi bau tak? Pasal tu tuan-tuan kadang-kadang bau tengok macam bangsa ni dia ada bau ni pasal dia makan minyak sapi banyak apa semua. So make sure kita kena bagi pastikan badan kita tak bau. Bila nak main masjid. Nampak? Jadi depa sahabat ni makanlah banyak. Bila makan depa pi sembahyang, Nabi tegur depa. Itu ada cerita yang disebut berkaitan dengan hadis ni. Cuma tuan-tuan para ulama khilaf di dalam menentukan hukum kepada dua pandangan. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan haram jika boleh menimbulkan gangguan tashwis yang sangat dahsyat. Maksudnya kalau sampai orang tak boleh, sampai kena tutup hidung, sampai orang tak boleh apa lari apa semua, maka yang tu haram. Kalaulah sekadar dia bau juga tapi sikit-sikit. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan saya minta maaf, tuan-tuan nak buh minyak wangi, tuan-tuan jangan duk kira tuan-tuan punya hidung ya. Kadang-kadang cap ulang pun ada.
Lepas tu orang perempuan yang nak main masjid ni bukan cerita petua orang tua-tua ke cerita nak nasihat ke apa dak, ni cerita hukum. Jangan duk bubuh lah minyak-minyak tak ketahuan hala tu. Nak bubuh balik sekejap lagi bubuh. Nak bubuh sebotol habis pun bubuh. Nak mandi minyak pun bubuh. Nak main masjid tak payahlah. Cari hok yang ada bau-bau sikit. Ada bau. Masjid pun saya duk pesan banyak kali dah. Masjid ni saya tak tabuh dah kot. Ada nampak dua. Duit banyak-banyak belilah pewangi air freshener tu. Lah ada yang jenis bau kopi apa semua boleh boh. Orang main pun syok kan. Kapek kita pula busuk, kau ni masak mai, kau ni masak macam-macam boh. Pewangi. Tapi pastikan yang semua orang boleh lah. Jangan pakai hidung untuk imam. Ini boh minyak atar kita bau, Allahu Akbar. Tersumbat hidung. Kan? Lepas tu jenis masjid kita aircon tertutup. Kan? Jangan. Ini benda yang diberi perhatian. Kerana tuan-tuan, apa sebab dia? Dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan kena ingat Nabi kata apa-apa sahaja, sambungan hadis tu, apa-apa sahaja perbuatan yang boleh menyakitkan anak Adam, apa-apa sahaja yang boleh menyakitkan anak Adam, siapa lagi yang terkena sama? Nabi kata tindakan kita tu bila kita main, orang tu rasa terganggu, orang tu rasa busuk, rasa tak selesa, mengganggu dia, menyebabkan dia rasa tak selesa, menyebabkan dia rasa tension. Tuan-tuan, bukan dia sahaja yang tension, bukan dia sahaja yang sakit. Nabi kata tata'adza malaikah, malaikat turut terganggu dengan apa yang menyakiti orang beriman. Tuan-tuan, yang menyakiti, mengganggu orang lain di dalam masjid, malaikat mendoakan keburukan untuk orang tersebut. Selama ni kita duk dengar malaikat doa keampunan, malaikat doa rahmat, malaikat doa kebaikan. Tuan-tuan jangan lupa, malaikat juga boleh doa tak elok kat kita. Sebab apa? Sebab kita menyakiti orang beriman. Siapa-siapa yang buat satu perbuatan yang menyakiti, mengganggu orang beriman, malaikat terganggu. So berhati-hati kalau tuan-tuan tak mau kacau malaikat. Okey, hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, kata para ulama, hadis ni juga menunjukkan kepada kita bagaimana. Ni kita pergi kepada faedah lah. Hadis ini juga mengajar kepada kita bahawa salat bukan sahaja isu hubungan sesama antara hamba dengan Allah Ta'ala, tetapi ia juga adalah hubungan di antara manusia dengan manusia. Nampak? Bila kita mari semayang, kita jangan ingat kata salat itu hanya hubungan di antara kita dengan Allah saja. Jadi kita tak peduli orang lain. Dia kata biar api, bukan Tuhan nak bau busuk ni. Pasal itu Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalaulah tidak memberatkan umat aku akan suruh mereka untuk bersiwak, bergigi setiap kali nak salat. Pasal apa? Pasal nak bagi orang tak bau busuk kita. Nampak? Jadi kata para ulama, Allah bukan sahaja menitik beratkan hubungan di antara hamba dengan dirinya, tetapi Allah juga mengajar orang-orang yang hidup bersalat berjamaah ni supaya menitik beratkan hubungan sesama manusia. Yang tu kita main. Bila kita main masjid, tentang kita kena fikir bukan kita seorang saja main masjid. Pasal tu dia panggil jamaah. Dia bermula daripada mana tuan-tuan? Dia bermula daripada parking. Parking tu jangan kacau orang. Jangan blok orang. Kadang-kadang ada orang dia terganggu. Yang peliknya, dalam sah boleh atok elok, mai tang parking ikut dan. Pasal apa? Pasal dia ingat agama dalam masjid, agama tak ada tempat parking. Tu bacaan kita. Dia duk rasa agama tu atok manusia dalam semayang ya, atok manusia dalam sah. Agama tak atok luar daripada masjid. Pasal tu orang kita dia hanya anggap agama dalam masjid, agama tak ada luar masjid. Pasal tu bila dia luar masjid, kita nampak macam tak ada agama. Tak ada adab. Ikut suka parking, blok orang, halang orang ikut dan dia sampai kadang-kadang kita pi, bukan masjid ni lah, bukan masjid ni. Kita pi, kita kata malam ni kita ceramah, 2 orang penceramah dia panggil. Masjid panggil 2 orang penceramah. Pasal apa? Pasal tempat penceramah ada orang pergi parking. Tempat orang
Kita pula bukan baik, kita jahat juga. Kita pun pergi blok belakang dia. Kita nak suruh nak tengok siapa dia yang penceramah kedua tu. Kan? Nampak tuan-tuan? Tapi tuan-tuan jangan amal lah, biar saya berdosa seorang cukup. Okey. Hadirin mukminin, so kita sambung balik. So dalam hadis ni juga, dalam riwayat Muslim, Nabi sebut apa? Nabi sebut wala yu'dhina birrihis thum. Jangan kamu menyakiti kami. Tu perkataan Nabi guna tu. Jangan kamu menyakiti kami dengan bau bawang tersebut. Pasal tu orang Islam bila kita pergi rumah dia, bau elok ya. Kita pergi kampung dia, bau elok ya. Ni tuanku raja muda mai buat bagi kampung tuan-tuan, bagi cantik. Pasal apa? Nak terapkan nilai Islam tu. Pasal tu bila kita pergi rumah orang Islam, kedai orang Islam, tempat orang Islam pi, semua bau elok. Kan? Itu apa yang sepatutnya. Masuk tandas masjid, bau bagi elok. Kadang-kadang ada kita masuk, saya tak pernah guna tandas masjid. Pasal apa? Pasal bila saya masuk, semua kebanyakannya terbentuk dengan tersentot. Hilang selera kan. Tapi kita heran mengaji babut taharah, pada bab menyatakan tentang bersuci adalah air itu. Air yang pertama mutlak, air yang kedua musta'mal, air yang ketiga musyammas, air yang keempat mutanajjis, air saja. Bila kita pergi masuk dalam masjid kita, tak bersih pun. Ini satu perkara yang sepatutnya kita beri perhatian. Yang kedua tuan-tuan hadirin mukminin, kata para ulama, di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah hendaklah kita memastikan apa sahaja yang boleh mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menyebabkan orang lain tidak khusyuk di dalam salat, hendaklah dihilangkan. Dia bukan sahaja isu bau, dia bukan sahaja isu makan, tetapi whatever action, any action, apa sahaja perbuatan, tindakan yang boleh mengganggu orang lain dalam khusyuk tak boleh. Pasal hukum dia sama. Saya bawa beberapa contoh. Antaranya, saya ada 2-3 contoh nak kongsi malam ni. Yang pertama tuan-tuan, apa dia? Iaitu pakaian. Pakaian kita. Tadi kita cerita apa? Apa dia yang, okey tuan-tuan, saya nak sebut ni pengalaman saya sebagai orang main masjid. Tuan-tuan pun orang main masjid, tuan-tuan mesti setuju. Nombor satu, kita terganggu dengan apa? Ni saya bagi pandangan saya, my opinion. Tuan-tuan pun ada pandangan tuan-tuan. Tapi kita mesti samalah pasal kita orang masjid. Jadi kita tahu apa yang berlaku di masjid. Okey, nombor satu yang ganggu kita di masjid, macam Nabi sebut tadi, bau. Nombor dua apa dia? Nombor dua, corak-corak pakaian dan juga fashion ni. Macam kita malam ni bagus, semua warna-warni tak apa, plain, soft. Ini orang masjid. Pasal orang nak sembahyang belakang dia. Kita jangan duk pakai yang berlukih-lukih lah. Pasal tu kalau kita pergi masjid, pakaian kita mungkin ada gambar-gambar apa, kita kalih gambar duk dalam, baju yang plain tu duk luar. Boleh? Pasal sekejap lagi kalau kita pakai tuan-tuan pergi Langkawi, orang kalau pergi Langkawi beli t-shirt Langkawi Pantai Cenang, mai sembahyang seberang ramai, kawan duk belakang tu tak khusyuk, duk tuduh pantai apa? Pantai Tujuh ke? Pantai Kok ke? Pantai Tengkorak ke? Pantai kan banyak. Dia duk tak ketahuan dah Fatihah, tak ketahuan dah Takasur ke apa, Humadah ke, dia tak ketahuan. Dia kata pantai apa? Pasal dia pun baru balik minggu lepas. Mai pula yang cap tengkorak, mai pula yang motocross, yang belakang semayang dia pula kaki motor. Oh, dia kata ni besi, ni motor mana? So tuan-tuan, tak boleh ganggu orang, jangan pakai. Bila kita nak main masjid, make sure pakaian kita plain, pakaian kita tidak boleh bila orang tengok. Tuan-tuan, di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, makruh, tak disukai pejam mata masa semayang. Allahu Akbar, pejam. Allahu Akbar, pejam. Makruh, sekurang-kurangnya makruh di sisi mazhab Syafi'i. Baca dalam kitab mazhab Syafi'i dia sebut. Memang dia sebut makruh pejam mata. Nawawi antara yang sebut benda tu. Tapi dia juga kata apa? Kalau dengan buka mata tu boleh hilang khusyuk, afdal daripada makruh dia pi tukar, afdal pejam. Kita buka-buka tengok tu dia, apa dia ni? Kan? Ngong-ngong muka apa macam-macam kan.
Jadi kita tak fokus, kita nak tutup makruh, mak buka lagi bukan kata makruh, lagi kata melelong, dia kita tutup. So tuan-tuan pasal tu Umar, tuan-tuan baca, tuan-tuan duk mengaji hadis kan, tuan baca Umar dia tak suka corakkan masjid, dia tak suka warna melampau-lampau sangat masjid pasal dia boleh ganggu. Kalau luar tak apalah, kalau dalam ni mungkin dia boleh ganggu kan. So kita plain. Kadang-kadang dia tulis macam-macam depan masjid pun. Sebab itu saya tak apa gemak. Ni skrin ni. Hak yang apa? Doa ni dia tutup terus bagus. Pasal bukan kata orang saya sendiri, bukan kata orang saya sendiri. Orang saya tak tahu lah. Saya sendiri. Saya boleh hafal je dua kuliah tengah sembahyang. Hari Jumaat, hari aku hari apa? Hari dia tulis apa aku? Aku punya tajuk kitab betul tak dia tulis? Tengah sembahyang dia duk lalu, telik. Betul tak tuan-tuan? Betul tak tuan-tuan? Saya cerita diri saya, tuan-tuan saya tak tahu. So bila nak sembahyang, pak tutup. Mana-mana yang liklap orang kita dia sensor dia tuan-tuan, sensor dia mahal, BMW punya sensor. So dia sangat tangkap tau. Tambah pula panjang dia duk perhati. Kadang-kadang dia boleh hafal macam-macam tu. Peringatan GPS ke apa ke. Dia bila dia baca? Dia baca bila? Lah sembahyang. Luar sembahyang dia bersembang. Jahanam pula tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati. Hadis Abu Daud. Nabi tengah satu hari, kata Aisyah, Nabi semayang pakai satu baju ada lukisan, ada corak. Qamisah, kemeja lah, lebih kurang macam kemeja, macam t-shirt ni pakai macam ni. Di situ dia kata khamisah ni dia ada pakaian yang ada corak lah, ada warna. Dia bukan haram, tapi apa? Tengok Nabi kata apa? Ambil baju ni, pergi bagi dekat Abu Jahmin. Ambil baju yang ada kat Abu Jahmin tu ambijaniyah. Ambijaniyah ni baju yang plain. Baju khamisah tu baju yang ada corak. Ambijaniyah ada juga baca ambijaniyah ni dia plain. Pergi ambil yang kosong tu mai kat aku. Ambil yang corak ni bagi kat dia. Pasal apa tuan-tuan? Ni. Fa innaha, kerana sesungguhnya baju tadi ni alhats lahun. Alhats dia telah menyebabkan aku jadi terganggu. Lahun ni macam termain-main lah. Dia jadi terganggu. Jadi bawa mai hak yang lain. So tuan-tuan, apa lagi yang kita nak kena elakkan, nak kena singkirkan, nak kena jaga? Sesuatu yang mungkin dari sudut pakaian kita, hiasan kita, yang boleh melalaikan orang lain. So kita bagi laluan kepada azan. Sekali lagi saya buat kesimpulan daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Kita bagi laluan pada muazzin dulu. Okey. So kita sambung. Kesimpulan dia tuan-tuan, kita tak boleh melakukan apa-apa sahaja perbuatan yang boleh mengganggu orang di dalam masjid, terutama yang tengah salat. Satu lagi mungkin kita boleh masuk juga, yang kita perhati dari sudut apa? Bacaan ni. Bacaan dalam salat ni. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Salla Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabih. Ada dalam hadis Abu Daud, Ibn Majah dan yang lain-lain. Ini juga benda yang kita nak kena elak, nak kena beware, nak kena jaga-jaga. Hati-hati anda, apa dia? Salla Nabi bi ashabih salatan nazunnu annaha subh. Satu hari Nabi semayang dengan kami lupa. Kami rasa macam semayang subuh lah, lebih kurang macam itulah. Tapi jahar. Faqal, habis semayang Nabi tanya, hal qara'a minkum min ahad? Hal qara'a minkum min ahad? Masa aku baca tadi, ada orang duk baca sama? Nabi tanya. Masa aku duk baca Quran tadi, baca Fatihah tadi, ada orang duk baca sama ke? Okey.
Qala rajulun ana. Berkata seorang lelaki, ya saya duk baca, Rasulullah duk baca ni, saya pun duk baca sama. Surah dia yang Nabi dengar ni. Inni aqul mali unaza'ul Quran. Kenapa duk berlawan dengan aku? Siapa duk berlawan? Nabi terganggu. Dia duk baca, Nabi duk baca. Baca kuat lah. Pasal apa baca kuat? Macam mana kita tahu dia baca kuat? Nabi dengar. Itu ya. Karinah proof kata dia baca kuat macam mana? Nabi dengar. Pasal itu Nabi tanya, ada siapa baca dia? Tergantung aku. Macam mana Nabi dengar? Nabi tahu. Lepas tu Nabi tanya pasal apa? Duk berlawan. Sampai Nabi tak ketahuan nak baca pasal dia duk baca sama. Yang ni dia panggil imam simpanan. Imam simpanan hanya keluar bila apa? Bila imam utama tercedera. Imam utama tercedera, baru imam simpanan naik. Tapi imam utama duk ada, imam simpanan di bangku simpanan lah. Boleh tak? So dia baca sama. So Quran kata wa idza quri'al Quran, bila baca hatta la mazhab Syafi'i. Saya tahu la mazhab Syafi'i dia kata memang kena baca. Sebab la salata liman lam yaqra. Mazhab Syafi'i kita kena baca. Cuma tuan-tuan baca perbahasan panjang dalam mazhab Syafi'i. Dia kata the bestnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i afdal. Dengar imam baca Fatihah bagi habis. Sat lagi bila dia habis baru kita baca. Masa dia baca surah baru kita baca. Itu pun sir. Tidak mengganggu dia. Kalaulah tuan-tuan ambil mazhab Syafi'i yang kata, Bukhari juga sependapat. Ramai orang tanya, yang mana kuat? Saya cenderung kepada kata yang kata baca itulah, kan? Pasal dia punya dalil memang jelas lah. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan kena baca, baca macam mana? Baca untuk tuan-tuan. Pasal masa tuan-tuan niat tadi sakanah makmuman. Bila niat makmuman, baca pun dia niat makmuman, tapi dia baca imaman. Faham ke tak? Dia niat makmum tapi bila dia baca macam dia imam. Dia sama kuat. Yang lagi ya, kita boleh tahu. Tu imam tak dan amin, dia pi amin dah. Dia pi amin dah. Orang suruh amin sama dengan tu imam pasal nak bagi sama dengan malaikat, dia pi amin dah. Yang ni pasal apa? 3 kali nama naik Jaid tak pilih, dia kecewa, dia kata aku dulu. Nampak? So hadirin mukminin, dan saya nak last kali saya nak sebut juga tuan-tuan, hatta yang dalam luar pun kita tak boleh ganggu. An Abi Sa'id radhiyallahu an qal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang dalam hadis yang daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali dia i'tikaf di masjid. Kemudian fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Dia dengar orang baca. Dia duduk dalam rumah. Dia duduk dalam masjid, Dia dengar orang baca Quran kuat. Dia kata fakashafa sitr. Dia sitir ni dia selak tirai. Wa qala ala inna kullakum munaji rabbah. Nabi kata semua orang duk bercakap dengan Tuhan dia. Kullakum munajin rabbah. Semua orang duk bercakap dengan Tuhan dia. Fala, tengok perkataan Nabi. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Jangan siapa-siapa duk menyakiti antara satu sama lain. Kawan tu duk baca, kawan yang ada orang duk semayang. Nabi selok, Nabi kata dekat orang yang baca Quran tu. Nabi kata, hang bercakap dengan Tuhan, kawan hang yang duk semayang tu pun dia bercakap dengan Tuhan. So, yang semayang jangan kacau orang baca Quran, orang baca Quran jangan kacau orang semayang. Nampak? Nabi kata wala yarfa' ba'dakum ala ba'din fil qira'ah atau fis salah. Jangan angkat suara ketika baca Quran, sama ada luar semayang atau dalam semayang. Saya nak sebut pasal apa? Kadang-kadang bila kita semayang, tuan-tuan, sekarang ni kita dulu jarak 1 meter pun boleh dengar. Tambah kalau kita rapat dulu. Selalulah benda ni, tapi dia ganggu juga. Dia kata dia nak bagi dengar telinga dia. Kan rukun qauli kena bagi dengar telinga dia. Kita habaq bukan kata telinga haji ya, telinga saya pun dengar sama. Telinga saya ni pun bukan berapa dengar, tapi dengan bacaan haji saya dengar. Boleh kita baca kuat? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i haram membaca kuat sehingga mengganggu orang. Punyalah dia nak jaga rukun qauli sampai dia buat benda haram. Nampak tuan? Tu tak boleh baca. Baca apa? Baca bagi telinga kita dengar.
Dan kalaulah telinga kita ada problem, fuse blow, kata Piramli kan, yang tanya lain jawab lain pasal telinga dia fuse blow kan, tengok cerita tu. Tak tengok tak apa, bagus. Jadi kalau kita telinga tak dengar, kita baca macam biasa, cukup, ada gerakan cukup, itu artinya kita dah baca. Tapi kalau tu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu mengganggu. Lepas tu kena pula dia ada penyakit wah-wah. Allah, bukan kata Fatihah, semua bacaan dah. At-tahiyyatu lillah. Kita mujuklah sembahyang ya. Kalau tidak kita temi ya. Memang kita bagi, memang aku bagi ya kau ni, tapi nasib baiklah sembahyang ya. Dia ganggu. Sebab salat jamaah ni dia bukan salat kita, salat bersama. Kita kena fikir orang lain. Tu tuan-tuan. Lagi satu apa dia yang ganggu kita? Apa dia? Selain daripada bacaan orang sebelah kiri kanan ni. Pasal tu kadang-kadang kita main perlih. Ada orang main perlih, dia kata syukur mengayang di perlih. Serap, sunyi, tenang ya boleh sembahyang. Kan? Apatah lagi yang masbuk. Tuan-tuan biasa masbuk tak luar pada perlih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita main Allah. Dia bubuh betul-betul ni. Dia bubuh main ni. Astaghfirullah. Kita Allahu Akbar Allah. Habaq ke anak dia dah jom. Sila. Tak ketahuan nak baca apa. Sila-sila kita alhamdulillah astagfirullah sama. Walha zikir tu sunatnya. Zikir tu sunatnya. Kau nak sembahyang. Nabi kata apa tadi? Jangan kacau orang lain. Nampak tak? Tapi tak mau, tak push. Dalil Quran tak ada, dalil hadis tak ada, dalil ijma' tak ada, dalil qiyas tak ada, dalil hujung kali push. Hadirin mukmin. Tu satu lagi saya nak tegur apa dia? Bunyi telefon. Dia mengaji 3 kali tak boleh bergerak, 1 2 3 4 5 6, dia biar bunyi telefon. Jahannam habis orang sembahyang. Seluk tangan. Nabi dukung cucu Umamah. Nabi kata dalam sembahyang kalau ada kala jengking katok bagi mampus buang, kalau ada ular pun pukul bagi mati. Tu dalam sembahyang. Tambah nak seluk tangan, tekan telefon, bukannya payah. Tengah-tengah duduk sembahyang tuan-tuan, Tok Imam baca Quran, bunyi telefon, dia tak tutup. Pasal apa? Tak tutup haji. Tak boleh bergerak 3 kali. Kalau bergerak 3 kali batal. Haji tak batal, yang lain pakat batal habis. Haji jaga sembahyang haji, tak mau bergerak 3 kali pasal haji kata bergerak 3 kali batal, yang lain tak bergerak 3 kali batal habis. Pasal duduk maki. Dia kata aku sembahyang ni tak boleh apa dah. Apa fiqh? Sembahyang buat tutup. Sembahyang pergerakan yang mempunyai sebab tidak membatalkan salat. Hatta kalau ada orang batal, tu imam batal, kita boleh berjalan pi. Ada pergerakan-pergerakan yang dibincangkan oleh para ulama. Hatta dalam sembahyang tentang mayang perang kan, bergerak. Ini saya nak sebut. So make sure. Tadi masa lepas habis sembahyang tu ada orang main bisik, dia kata ustaz tolong jawab sikit. Dia kata bila kita masuk orang azan, ada orang sembahyang tahiyatul masjid, boleh ke tak boleh? So saya ambil masa saya hajat dia, saya jawablah. Nombor 1 tuan-tuan, jawab azan hukum dia sunat. Jawab azan hukum dia sunat. Semayang tahiyatul masjid di atas qaul yang paling kuat juga sunat. Dua-dua benda sunat. Okey, clear dah satu bab. Okey, bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan nak buat apa? Jumhur ulama kata grab dua-dua. Ambil dua-dua. Maksud bila kita masuk masjid, kita jawab azan dapat satu dah. Lepas tu kita semayang, kita dapat dua-dua. Pasal apa kita nak tinggal salah satu? Betul tak? Okey. Tapi kalau kita masuk, tak ada kesempatan seperti Jumaat. Orang azan, sekejap orang nak khutbah. Kita nak kena duduk dengar. So, tak dilarang, bukan satu kesalahan, tak mengapa kita masuk tengah azan, kita boleh terus salat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk, kita jawab azan, lepas tu terus qamat. Orang terus qamat, tak ada tahiyatul masjid pun tak ada masalah. Pasal apa-apa semayang, dia jadi tahiyatul masjid. So, benda ni benda kecil lah. Pasal yang kita bincang ni isu sunat. Siapa yang masuk, dia jawab azan, lepas tu dia tahiyatul masjid, dia dapat 2. Siapa yang masuk, terus dia semayang tahiyatul masjid, walaupun duduk tengah bang, dia rugi 1, dia dapat 1. Kurang afdal macam tu lah. Kalau dia masuk, dia jawab azan, dia tak semayang tahiyatul masjid. Kan? Terus dia semayang. Macam tadi tuan-tuan kan. Tuan-tuan saya tengok masjid ni bagus. Azan saja, lepas tu mangkit. Semayang 2 rakaat. Ada tak hadis? Tapi saya ada lah. Tuan-tuan jangan tengok pula apa ni mai tak mayang oleh mayang.
Kita kena tengok hadis dalam Bukhari, Nabi kata baina kulla adhanain salah ar-rak'atain. Apabila azan sebelum orang qamat ada 2 rakaat. Tapi Nabi tak berhenti dekat tu. Nabi kata liman sya'. 3 kali Nabi ulang. Siapa yang nak, siapa yang nak, siapa yang nak. Okey tuan-tuan. So benda ni, benda kalau kita faham duduk di mana, dalil dia apa, hujah dia apa, kita boleh solve the problem. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.